Tabarakallah, inilah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap umatnya. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lain, ajami yang tidak bercakap, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, punya hati yang luar biasa. Subhanallah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala, wa syaqqalahu min ismihi liyujillahu fadul arsy mahmudun wa hadha Muhammadu. Allah Mahmud, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dunia ini, yang kita melihatnya pada seorang ibu terhadap anaknya, seorang makhluk terhadap makhluk yang lain, seorang insan terhadap insan yang lain. Cinta sayang, mahabbah, rahmah dan sebagainya yang ada di seluruh dunia. Yang ada di seluruh dunia, bukan di tempat ini, di seluruh dunia, yang ada di dalam hati kita, yang kadang-kadang kita rasa kasihan bila melihat seorang dalam keadaan susah dan sebagainya. Mahabbat tersebut diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mahabbahnya baru 1%. Tak sampai 2, 3, 1%. Maknanya 99% ditangguhkan hingga hari akhirat. Allahu Akbar. Tengok, kalau dengan mahabbah ini sahaja seluruh manusia dibahagikan kepada seluruh makhluk, bukan manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada satu ini sahaja. Inilah keadaan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u, qara'na fi ad-duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubuna dhakal ata'u wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kalau kita seorang insan biasa, kita melihat seekor binatang dan sebagainya dalam keadaan susah, kasihan, dan kita rasa sedih, kan? Kita manusia biasa yang banyak kesalahan, banyak dosa dan sebagainya. Macam mana Rasulullah SAW boleh rida atas keadaan seorang mukmin yang pernah bersalawat kepadanya semasa dia berada di dalam dunia, dia masuk ke dalam neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling wafi di antara manusia, bukan di antara manusia, di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak akan lupa jasa seorang terhadapnya. Kalau di antara manusia, budaya manusia, kalau seorang buat kebaikan dengan kita, diharuskan kita balas balik dengan kebaikan yang sama atau lebih baik daripadanya. Budaya ini ada di antara orang musyrik juga yang bukan Islam. Tapi macam mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila seorang dia buat satu kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang datang daripada jauh, jam dan sebagainya. Tempat ini sebenarnya mungkin daripada rumahnya ke tempatnya setengah jam, 20 minit. Tapi sebab jam dan sebagainya 1 jam lebih, 2 jam lebih dan sebagainya. Cuma itu kerana siapa? Kerana Nabi SAW. Mustahil Rasulullah. Kalau seorang dia rasa, contohnya dia datang pada hujung majlis, tiba-tiba dia sampai, majlis dah habis, salawat dah habis, oh dah habis. Jangan. Sebenarnya kalau dia rasa macam ni, dia sudah buat salah dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu datang majlis pun dah habis semua, kamu keluar daripada rumah kamu kerana Rasulullah, dah cukup. Tak bisa sampai, tidak ada rezeki. Tapi sebenarnya Rasulullah tunggu kamu. Rasulullah yang akan sambut kamu. Rasulullah tak lupa perbuatan kamu, perjalanan kamu. Ada yang keluar, lelaki, perempuan, yang uzur, yang dah tua, semua. Tapi semua itu kerana nak kutip daripada sini sikit, daripada sini sikit. Tak tahu apakah amalan yang boleh menggembirakan hati Rasulullah. Kita tak tahu. Tapi insya-Allah semua amalan yang baik dia dapat menggembirakan hati Rasulullah. Tapi tak tahu amalan yang boleh buat Rasulullah SAW gembira secara khusus. Secara umum memang insya-Allah ta'ala yang baik memang akan sampai kepada Allah. Tapi nak secara khusus. Banyak kali saya sampaikan,
cerita ini kepada tuan-tuan, puan-puan, apa yang salah seorang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud buat terhadap Rasulullah SAW. Biasa waktu pada awal Islam, setiap malam ada 5 orang jaga Rasulullah SAW. Tak tidur, tunggu dekat pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu rumah Rasulullah, takut daripada orang musyrik, takut daripada buatan orang jahat. Kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah, wallahu ya'simuka minan nas. Tengok, minan nas, minan nas, semua manusia. Allah akan yang melihara kamu daripada kejahatan manusia. Bukan Muslim, bukan seluruh manusia yang ada niat buat jahat dengan kamu, kamu kekasih Allah, Allah sendiri akan jaga kamu. Nabi SAW terus turun kepada mereka yang duduk di luar pintu rumah. Dia kata, baliklah ke rumah kamu masing-masing. Dah, tak perlu. Selepas ini tak nak sesiapa yang datang jaga saya. Dia boleh keluar sendiri, pergi sini, pergi sana. Allah suruh dia. Sebelum itu memang Allah yang jaganya, tapi al-akhdhu bil asbab. Dia Allah ikhtiar. Kemudian Rasulullah SAW keluar sebelum subuh. Dia melihat ada seorang, dia tak balik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Bukankah aku dah suruh kamu balik ke rumah kamu? Kenapa kamu tak balik? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak tunggu sini nak jaga kamu, ya Rasulullah. Saya tak duduk sini nak jaga kamu daripada musyrik. Saya dah yakin Allah akan jaga kamu, ya Rasulullah. Tapi saya duduk di sini, kalau Rasulullah SAW perlukan sesuatu, nak khidmah Rasulullah, kalau Rasulullah nak air wudu, saya dekat dengan Rasulullah, boleh tolong. Tengok secara khusus. Kalau Rasulullah perlukan apa-apa, saya dekat dengan Rasulullah, boleh khidmah Rasulullah SAW. Rasulullah rasa gembira dengan perbuatannya. Dia kata, mintalah. Tengok, Rasulullah doanya makbul. Terus doanya makbul. Pada tengah malam kepada sahabatnya, minta apa yang kamu nak. Subhanallah. Kalau dia minta nak jadi raja dunia, dia akan dapat. Kalau dia minta nak jadi lagi kaya daripada Fir'aun, dia akan dapat. Harta yang lagi banyak daripada harta mereka. Kalau dia minta kuasa, Allah akan berikan kuasa kepada apa yang dia nak daripada dunia. Tapi inilah fikiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka fikir tentang masa depan mereka. Tengok apa beza di antara fikiran kita terhadap masa depan kita dan fikiran mereka terhadap masa depan mereka. Masa depan kita apa? Bila dah tua, bila ada anak, bila nak ini, nak buat apa, nak beli rumah macam mana, nak beli kereta macam mana, nak ini. Inilah masa depan kita. Masa depan. Yang jaga kamu semasa kamu tidak ada kekuatan, dia boleh jaga kamu semasa kamu sudah tua. Yang jaga kamu semasa kamu berada di dalam perut, dia akan jaga kamu semasa kamu dah berumur. Bukan itu masa depan orang yang beriman. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nak apa? Rasulullah SAW yang suruh dia minta, nak bagi hadiah, balasan atas perbuatan dia. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia fikir terus, tambah dia fikir apa-apa, nak murafaqatuka fil jannah, nak bersama kamu di dalam syurga. Inilah masa depan aku. Bila dah wafat, bila dah meninggal, baru mula kehidupan aku yang sebenarnya. Sedangkan dia seorang yang susah. Seorang yang susah, bukan orang yang senang. Susah sikit, sekejap sahaja. Hari ni senang, esok susah, sekejap je. Apa-apa boleh makan, dah boleh jalan. Masa depan aku bila dah wafat, nak bersama kamu, ya Rasulullah. Di mana kamu berada, nak bersama kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, a'inni ala dhalik bi kathrati sujud. Tolonglah aku atas perkara ini dengan perbanyakkan daripada sujud. Maknanya salat. Perbanyakkan daripada salat. Salat secara umum dalam bahasa Arab al-ibadah. Apa-apa ibadah itu dipanggil salat. Inilah masa depan kita yang sebenarnya. Tapi dunia ini semalam susah, hari ini senang. Hari ini senang, ke susah dan sebagainya. Berapa puluh tahun kemudian habis. Pada satu hari Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Umar, dia melihat ada bucut dekat masjid Nabi SAW. Bila ada hujan dia masuk. Kemudian Sayyidina Umar bangun. Nak pergi mana wahai Umar? Nabi SAW bertanya kepadanya, ya Rasulullah, nak betulkan bumbung
pucuk. Dia kata, wahai Umar, al-amru a'jal min dhalik. Ada perkara yang lebih penting daripada perkara ini. Biarkan. Sikit sahaja. Ada perkara yang lebih penting. Duduk belajar itu lagi penting. Duduk zikir ibadah itu lagi penting. Ini nanti boleh betulkan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi. Inilah umur dunia ini. Dia nak menggambarkan keadaan dunia sebenarnya di dalam mata dan hati mereka, dan inilah sebahagian daripada rahmatnya. Dan dia sendiri, bukan dia hidup kaya mewah, dia tinggalkan mereka dalam keadaan susah. Ahli suffah, seluruh orang yang susah, dia jadi anak angkat Rasulullah. Duduk dekat masjid, Rasulullah yang jaga mereka. Rasulullah yang jaga mereka. Dia bersama, apa yang dia dapat makanan, kadang-kadang diberikan makanan yang cukup untuk 2 orang. 2 orang sahaja. Pada satu hari Rasulullah SAW diberikan makanan daripada Al-Ansar. Yang cukup untuk 2 orang. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada tuan rumah, pergilah panggil ahli suffah. Lebih daripada 40 orang. Dia kata, 40 orang, maka ini tak cukup. Cukup, Allahu a'lam, cukup untuk Rasulullah dan Abu Bakar yang ada ataupun tidak. Tapi Rasulullah nak saya panggil mereka semua. Tapi dia pergi. Kemudian Nabi SAW dia kata, kalau makanan dah siap, jangan sentuhnya. Kalau makanan dah siap, dah masak dah, jangan sesiapa keluarkan apa-apa daripadanya. Dia sendiri masuk dalam dapur, dia khidmat sahabatnya. Dia ambil, Sayyidina Abu Bakar ambil apa ni? Bangku untuk nak bagi. Ambil. Bagi yang pertama makan hingga dia kenyang, dia makan. Dah makan dah. Yang kedua masuk, seorang masuk, seorang keluar. Seorang masuk, seorang keluar. Makan. Nabi SAW sabar. Dia lagi lapar daripada mereka. Tak apa, biarkan mereka makan. Dia bagi mereka. Dah kenyang dah. Yang pertama, dia kata, Sayyidina Hudzaifah, saya tengok yang tinggal berapa banyak. Saya risau. Saya dah tak risau atas, saya risau atas diri saya. Saya dapat atau tak dapat? Rasulullah tak panggil saya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kemudian dia panggil Sayyidina Hudzaifah. Okeylah, makan. Dia kata, saya makan hingga saya seakan-akan makanan akan keluar daripada mata aku. Kenyang betul. Kemudian siapa yang tinggal? Dia kata, Sayyidina Abu Bakar, dia kata, tidak ada siapa. Aku dan kamu ya Rasulullah. Makanlah wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia kata, saya makan. Kemudian dah kenyang. Rasulullah dia kata, makanlah wahai Abu Bakar. Makan, dah kenyang. Makanlah 3 kali. Mereka semua dah makan. Kemudian Nabi SAW makan hingga dia kenyang. Kemudian Sayyidina Hudzaifah dia kata, tengok periuk masa itu seakan-akan tidak keluar dari badannya walaupun sebiji gandum. Kurang apa-apa dari badannya. 40 orang dah makan. Kami semua dah makan. Tapi makanan sama. Dia masih, apa nama itu, bila di bawah api dia. Sambil didih. Dia kata, kemudian Nabi SAW dia kata, tengok keadaan aku Rasulullah atau tidak? Tidak. Dia kata, asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya aku ialah Rasulullah. Inilah kemuliaan Nabi SAW bila kita dekat dengan Rasulullah. Mereka dapat makanan secara zahir, kita boleh dapat dunia juga secara zahir kalau dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan salawat kepada Rasulullah SAW, sentiasa salawat kepada Rasulullah. Bukan kemuliaan Rasulullah dah habis, bila wafat dah habis. Tidak wallah. Bila seorang rasa macam ni, dia boleh bawa kepada kufur. Tidak. Yang diberikan makanan tersebut kepada mereka disebabkan Rasulullah, dia masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita makanan disebabkan Rasulullah. Salawat kepada Rasulullah. Beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dengan niat yang tertentu. Dengan niat tertentu, kamu akan dapat. Nak dunia akan dapat melalui Rasulullah, jalan Rasulullah SAW. Nak akhirat kamu akan dapat melalui jalan Nabi Muhammad SAW. Nak apa-apa sahaja daripada Allah, inilah pintunya. Nabi Muhammad SAW. Direct terus dengan Allah tak boleh. Mesti melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah sendiri telah menyampaikan kepada kita, law istaftahu alayya min kulli bab wa atawni min kulli tariq. Kalau mereka semua datang kepada aku daripada setiap pintu dan daripada setiap jalan, tak akan terima sesiapa daripada mereka wahai Muhammad hingga mereka datang melalui kamu.
pada Allah melalui Nabi SAW, kamu akan dapat. Tapi melalui dirimu sendiri, kalau kamu habiskan seluruh badan kamu dah terbakar semua, tak akan sampai kepada apa-apa daripada kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Ala kulli hal, mudah-mudahan insya-Allah majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para hadirin dan hadirat diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua dapat apa yang kita nak daripada kebaikan duniawi dan ukhrawi. Sama ada untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk ahli keluarga kita, insya-Allah dapat lebih daripada apa yang kita minta. Tuan-tuan, puan-puan, yakinlah kamu tidak dipanggil oleh Allah melainkan untuk ikramkan kamu. Wallahi, tidak ada siapa yang datang pada malam ini di dalam majlis ini atau majlis seperti majlis ini melainkan Allah nak ikramkan dia, Allah nak muliakan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala nak raikan dia, sebab dia sebenarnya berada di dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berada di bawah rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua daripada ahlinya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kegembiraan majlis ini, ketenangannya, kemuliaannya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, hingga kita sentiasa bahagia dan gembira di dalam dunia ini, lagi gembira, lagi bahagia bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya yang datang daripada jauh, khususnya bantu-bantu saya dan yang biasa hadir di dalam majlis saya di Shah Alam datang pada hari ini, moga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dan menunaikan hajat mereka insya-Allah, dan menggembirakan hati mereka dengan sesuatu yang mereka tak sangka bila mereka kembali ke rumah mereka masing-masing insya-Allah. Tempat ini diberkati oleh Allah, yang belajar di tempat ini mudah-mudahan insya-Allah ulama, atqiya, salihin yang khidmat di tempat ini, yang infakkan hartanya, yang hadir, yang bersama mereka, moga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada mereka insya-Allah. Yang bersama kita juga melalui live streaming, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan niat mereka dan hajat mereka di dalam hajat dan niat para hadirin dan hadirat. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wa'ajjil matlubana waj'alna minal aminin al mutmainin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.